InsyaAllah. Ini sesi kelas kita hari ini. Okay. Kelas kita kandungan PDPR kita hari ini, insyaAllah cikgu akan bagi pengenalan sikit yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu tentang keselamatan lah. Okay. Yang kedua, cikgu nak bagi kamu isi utama. Macam mana nak cakap isi utama tu. Yang ketiga, kita nak senaraikan contoh kesan yang akan wujud jika kita tak jaga keselamatan. Okay. Kita nak ambil kat mana? Kita ambil kat dalam isi karangan lah nanti ataupun isi bahan yang akan cikgu tunjuk nanti. Okay. Seterusnya yang terakhir cikgu akan bagi penilaian. Maksudnya cikgu nak minta Husna dengan kawan-kawan cari isi dan tulis balik. Maksudnya awak tahu macam mana nak ambil isi utama dalam sesuatu bahan. Awak tak ambil semua yang bahan tu bagi, awak tak tulis semua. Awak ambil benda yang penting saja. Okay, jadi pembelajaran kita hari ini objektif dia yang pertama, kita nak tahu yang mana isi utama. Yang kedua, kita nak tulis balik isi utama yang kita jumpa tu. Okay, selalunya contohnya lah kan, kita dapat satu karangan ataupun satu petikan. Tak semua ialah isi utama. Kita nak cari dan kita nak tulis. Okay, bahan yang akan cikgu bagi nanti ada juga dalam bentuk video, ada juga dalam bentuk audio, ada juga dalam bentuk petikan. Kalau petikan ni banyaklah, bukan sahaja bentuk karangan. Ada juga bentuk laporan. Ada juga dalam bentuk carta ataupun iklan yang ada tulisan. Okay. Sekarang kita masuk bahagian pertama, itu pengenalan. Assalamualaikum Afilah. Najihat Afilah. Okay. Waalaikumsalam cikgu. Okay. Nanti kamu dapat slide. Slide ni bergerak-gerak tau. Sebab cikgu buat dalam bentuk video. Jadi awak boleh tekan kat sini, dekat tengah ni. Dia ada pause. Jadi bila tekan pause tu ataupun berhenti seketika tu, kamu boleh tekan yang seterusnya saja. Okey. Sekarang kita tengok bahagian pertama, iaitu pengenalan. Okey, pengenalan ni cikgu nak share satu penyampaian seorang kakak ni. Kakak ni dia nak cakap mengenai tajuk kita ini, iaitu keselamatan. Yang kakak ataupun seorang pekerja perempuan ni akan bagi tahu dekat kita mengenai keselamatan tempat kerja. Mak ayah awak kerja kan? Ataupun nanti awak akan bekerja. Awak kena ada ilmu untuk menjaga keselamatan. Kita bukan pentingkan diri kita. Tapi bila kita jaga keselamatan kita, kita akan bagi keselamatan kepada orang lain juga. Contoh, kita jaga diri kita dari menggunakan sesuatu yang bahaya. Okay. Bila kita dah jaga diri kita, kalau sesuatu jadi yang bahaya tu terjadi, kita jaga tak terjadi dekat kita. So orang lain pun, oleh itu orang lain pun tak terkena bahaya tu. Okay. Sekarang kita tengok video ni, cikgu akan share audio ataupun suara, awak akan dengar hati-hati lah, insyaAllah. Cikgu besarkan ni. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam muafakat Johor. So, nama saya Razan Nur Amani, panggil Amani pun dah kenal. Okay, so today saya nak share sikit pasal keselamatan dalam bekerja. Alright, so memandangkan sekarang ni tengah musim-musim PKP kan, ramai orang yang bercuti, ramai orang yang bekerja dan ramai juga orang yang work from home. So hari ni saya nak share sikit pengetahuan pasal keselamatan dalam bekerja yang mungkin orang boleh amalkan ataupun guna pakai selepas ni ketika waktu bekerja. Okey, so kalau bercakap pasal keselamatan, ada satu term yang sangat famous orang gunakan satu dunia tau, daripada zaman dulu sampailah sekarang. Okey, satu dunia, bukan satu negara saja.
Okey, so term tu adalah OSHA, OSHA ataupun nama panjang dia Occupational Safety and Health ataupun biasa bahasa Melayu orang panggil keselamatan dan kesihatan dalam bekerja. Tapi pada zaman dulu, orang dulu-dulu ni dia tak panggil OSHA tau. Tapi pada zaman dulu ia dikenali sebagai Kod Hammurabi. So Kod Hammurabi ni dia mula dikenali sekitar tahun 2500 sebelum Masihi di tanah Babylon. So maknanya dekat tanah Arab lah. Alright, so orang yang first jumpa ni raja-raja Arab pada zaman dulu. Raja-raja Arab ni dia sangat menitik beratkan dan dia sangat kagum dengan Kod Hammurabi ni sebab apa tau? Sebab Kod Hammurabi ni dia menetapkan agar kemalangan dapat dielakkan melalui pembalasan yang berupa denda. Even dekat Malaysia pun kerajaan dah sediakan pelbagai kemudahan untuk kita sebagai pekerja, tak kisahlah sektor kerajaan ataupun sektor awam, sekiranya kita berlaku kemalangan ketika bekerja akan ada pampasan yang tersendiri. So sekarang ni saya nak masuk pula faedah mempunyai tempat kerja yang selamat. Kenapa kena ada faedah? Perlu ke faedah? For sure segala benda baik yang jadi dekat kita ni akan ada punya kebaikan. So antara faedah yang pertama adalah melindungi aset penting iaitu pekerja. Kenapa aset penting ni pekerja bukan produk? Actually kalau korang nak tahu bukan produk. Actually kalau korang nak tahu setiap company dia punya aset penting adalah pekerja. Nak tahu tak kenapa? Kalau tak ada pekerja, macam mana nak ada tenaga pekerja? Dan kalau tak ada tenaga pekerja, macam mana produk nak dikeluarkan? Sebab itulah pentingnya adanya pekerja dan tempat kerja yang selamat. Sebab itulah orang selalu cakap kalau nak jaga produk, kena jaga dia punya pekerja dulu. So barulah benda tu maintain dan sama-sama running. And then dapat mengurangkan kemalangan dan mengurangkan kos perbelanjaan perubatan. So dekat sini dah boleh nampak dah, kalau kemalangan kurang, automatik kos untuk perubatan dia dah kurang. So bila tak ada kemalangan, tak adalah keluar duit untuk perubatan. Bila tak ada keluar duit perubatan, maknanya tak adalah kemalangan yang berlaku pada tahun itu kan. So dekat situ kita dah nampak betapa pentingnya kita ni mewujudkan suasana yang selamat ketika bekerja. Okay, so saya dah terangkan apa itu OSHA, apa itu Kod Hammurabi, and faedah mempunyai tempat kerja yang selamat pun sudah. Okay, so ini yang last but not least, saya nak share cara untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat. Tadi faedah, so sekarang ni cara pula untuk mewujudkan tempat yang selamat. So, cara yang pertama adalah pusat pentadbiran. Okay, so pusat pentadbiran ni adalah pihak majikan boleh menyediakan carta organisasi ataupun visi, misi dan juga polisi di papan sudut info. For sure, kalau setiap company ni dia memang akan ada menyediakan sudut info. Tak kisahlah sudut info tu berkaitan dengan apa sekalipun. So that bila berlaku sebarang kemalangan ataupun ada yang staf baru masuk ke, dia boleh refer dekat carta organisasi tu siapa orang yang patut dirujuk dan boleh bertanya mengenai sesuatu. Okey, lepas tu benda yang paling penting sekali, korang kena sediakan peti kecemasan dan juga alat pemadam api. So alat pemadam api tu kena pastikanlah yang alat pemadam api tu tak expire, tak rosak, and then kena pastikan ia adalah alat pemadam api yang betul. Sebab kan kita ada dua color kan, satu warna merah dan juga satu warna biru. Yang ini sangat penting sebab apa? Sebab semua orang buat tak kira lah dekat mana pun, iaitu jangan menggunakan kuasa elektrik melebihi had. Contoh, plug utama dekat dinding, and then tak cukup dengan dekat dinding tu, dia pergi tarik lagi wire extension yang ada 6-4 cocok semua tu. So nanti senanglah berlaku kebakaran kecil ke, power trip, blackout. So nanti sekiranya kemalangan yang macam tu berlaku, semua orang tak nak mengaku. Sebab apa? Mungkin tak nak dikenakan pampasan kan, macam kena bayar ganti rugi ke apa ke. So masing-masing nak selamatkan diri. Bila bos tanya, siapa buat ni? Siapa buat ni? Oh, semua tak tahu, semua tak nak mengaku. Okey, so itu saja yang dapat saya sharekan untuk anda semua. Semoga memberi manfaat dan juga kebaikan untuk anda. Okey guys, so stay at home and stay safe. Bye. Okay, tadi awak dah tengok dah kepentingan keselamatan kat tempat kerja. Kakak tu tadi ataupun wanita tadi ada berkongsi kat kita kat bahagian terakhir berkenaan dengan cara untuk kita jaga keselamatan. Yang terakhir tu, awak ingat tak apa? Dia ada 3 kan yang terakhir tu, ingat tak apa? Husna dia ingat tak dia cakap apa? Okey, suara Husna tak jelas Husna. Tak apa Husna. Kalau Husna, okey? Kalau Husna, ya.
Husna? Cikgu tanya apa tadi? Cikgu Apa? tanya apa tadi? Ada 3 kan? Kakak tadi dia bagi tahu cara-cara untuk kita elak bahaya dekat tempat kerja. Okey, awak cuba bagi tahu yang ketiga tu. Yang ketiga yang alat pemadam api tu ke? Alat Elak pemadam kebakaran. api. Ya. Dia ada 3 kan? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga. Saya nak tahu yang ketiga. Yang pasal berkenaan dengan plug tu. Oh, Ingat tak? plug. Dia Ingat. guna extension tu. Cuba cerita sikit. Tak boleh guna sampai banyak-banyak sebab apa? Nanti dia akan jadi kebakaran kecil. Okey, betul Husna. Terima kasih Husna. Husna boleh tutup mic semula. Okey, cikgu nak tanya Aqilah dengan Wana. Awak pernah buat tak pelakuan tersebut? Letak plug banyak-banyak. Tak pernah cikgu. Tak pernah. Okey, seorang lagi Wana. Pernah tak? Okey. Tu peringatan untuk kita semualah. Kadang-kadang kita pergi tempat yang ada satu plug je. Kita akan bawa extension ataupun plug tambahan yang banyak-banyak. Okay, kalau sesuatu tu terjadi, contohnya terjadi litar pintas macam tu, itu bahaya untuk kita lah. Okay, peringatan untuk cikgu jugalah. InsyaAllah. Okay, sekarang kita teruskan dengan slide seterusnya. Kenapa cikgu share benda tu tadi? Adakah berkenaan dengan kita? Ya, berkenaan dengan kita. Dan ada lagi keselamatan yang kita kena fikirkan. Contohnya di sekolah kan. Sekarang awak berada di mana? Ada orang boleh jawab tak? Sekarang awak berada di mana? Di sekolah ke di rumah? Di rumah. Okey, jadi cikgu nak share kat kamu berkenaan dengan keselamatan di rumah. Okey, kat sini ada satu carta ataupun satu gambar yang ada tulisan. Jadi kat sini awak boleh nampak bahan yang cikgu kongsi dekat kamu, ada tulisan, ada gambar. Okey, berkenaan dengan apa? Langkah-langkah keselamatan meninggalkan rumah semasa kita pulang berhari raya. Bila kita nak hari raya? Bulan depan kita puasa kan? Lepas tu kita akan berhari raya lah. InsyaAllah kalau pandemik ni dah selesai, kita boleh merentas negeri adalah yang akan pulang ke kampung. Walaupun kat Perlis pun ada juga yang akan pulang ke kampung lain kan. Walaupun kat negeri Perlis. Okay, gambar ni tak jelas betul tak? Jadi cikgu akan bagi yang lebih jelas. Kamu tekan, kamu klik kat sini, kamu akan nampak akan lebih jelas. Okay, nanti cikgu akan share lagi lah yang lebih jelas. Okay, cikgu share yang kat sini bagi kamu nampak lebih jelas. Sekejap ya. Ini kat sini cikgu share yang lebih jelas bagi kamu nampak lebih jelas. Okay, nampak jelas tak ni yang ni? Kecil lagi kan? Betul tak? Kecil, boleh baca tak ni? Boleh cikgu. Boleh Okey, kita cuba. Okey. Langkah keselamatan meninggalkan rumah. Okey, yang pertama yang lambang telefon ni. Ada siapa boleh tolong bacakan tak? Nampak tak ni? Nampak. Saya nak baca. Boleh, sila bacakan. Pastikan jiran anda dimaklumkan serta diberi nombor telefon yang mudah dihubungi semasa ketiadaan anda. Okay, kenapa kita kena bagi nombor telefon kat jiran? Boleh bagi tahu tak kat cikgu? Sebab kalau jadi apa-apa kebakaran ke ada pencuri ke apa, jiran tu boleh telefon habaq kat kita. Betul. Lepas tu boleh elak salah sangka lah. Sebabnya balik-balik terjadi sesuatu, kita salahkan jiran. Kenapa tak bagi tahu kan? Okay, contohnya lah. Terima kasih. Okay, yang lambang laptop ni, siapa nak bacakan? Saya cikgu. Boleh, silakan Najihah. Pastikan barang-barang berharga dibawa bersama atau disimpan di tempat yang bersesuaian.
Okay, contoh barang berharga yang ada selalu di rumah apa Najih? Handphone, Telefon. Lagi satu, laptop, laptop. Okey, atau komputer riba. Betul. Benda tu semua kena bawa benda yang barang berharga tu sebab mempunyai risiko yang tinggi untuk dicuri lah. Okey, terima kasih Najih. Yang ketiga, siapa nak bacakan yang lambang mentol ni? Ada tak? Okey, cikgu bacakan dulu. Okey, pastikan lampu di sekeliling rumah dipasang mulai jam 6 petang hingga 7 pagi menggunakan auto timer. Contoh auto timer ni selalunya dia akan ada jual yang kita boleh letak secara automatik bila lampu tu akan menyala. Kenapa kita letak secara automatik? Sebab nak elak pembaziran elektrik. Lampu hanya akan menyala pada waktu yang dikehendaki, bukannya sepanjang hari. Okay. Lampu ni boleh membantu pencahayaan untuk mengelak daripada rumah kita dimasuki pencuri. Bila kalau ditakdirkan masuk pencuri pun orang nampak siapa yang masuk. Okay. Kalau pencuri lalu nak masuk dia nampak cerah pun dia rasa takut lah sebab ada kebarangkalian atau ada kemungkinan orang akan nampak dia sedang mencuri. Okay, lambang yang kunci ni pula. Pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci dengan ibu kunci ataupun padlock yang tidak mudah dipecah atau diumpil. Maksudnya kita kunci dengan ibu kunci ataupun kita suka panggil mangga kan orang Perlis kan. Okay, ibu kunci yang tahan, yang tidak mudah orang pecahkan, orang rosakkan dia. Okay, yang seterusnya, pastikan alat penggerak dipasang dan berfungsi dengan baik. Alat penggerak ni seperti alarm yang boleh bunyi kuat, bunyi kecemasan. Bila orang masuk dia akan bunyi alarm. Bunyi macam siren bomba, siren ambulans macam tu. Bila selalunya kalau orang masuk rumah yang ada alarm ni, dia masuk secara pecah rumah, dia akan bunyi kuat lah. Selalunya rumah yang ada alarm ni, dia orang dah set, mereka ada number tertentu yang perlu mereka tekan ataupun mereka perlu bagi password lah dulu. Kalau orang masuk terus, dia akan bunyi alarm tu dengan kuat lah. Itu jangan biarkan haiwan peliharaan anda kelaparan semasa bercuti. Ini kena penting juga sebab kita yang pelihara binatang tersebut kan. Anda juga dinasihatkan melindungi harta benda rumah anda dengan polisi insurans. Ambil insurans yang baik lah. Okay, insurans yang baik maksudnya insurans yang kamu jelas, kamu bukan ditipu. Contoh, kamu tersilap ambil insurans, rupa-rupanya tu bukan insurans. Tu satu penipuan ataupun jenayah cyber. Selalu kita jumpa benda macam tu kan. Itu hentikan langganan surat khabar bagi mengelak penjenayah dari mengetahui rumah ditinggal kosong. Contoh zaman cikgu lah, zaman sekarang ni jangan dah orang langgan ataupun orang beli surat khabar hari-hari. Ada orang akan hantar. Okay, bayangkan ada orang akan hantar hari-hari. Surat khabar tu akan berkumpul kat depan rumah. Jadi orang yang akan mencuri nampak, dah banyak hari ni surat khabar tak ambil ni. Maksudnya tak ada orang kat rumah. Okay, yang terakhir, maklumkan kepada pegawai bertugas di bilik gerakan polis apabila anda bercuti dengan memberi maklumat yang berkaitan. Ya, awak kena bagi tahu kat polis awak nak pergi mana, berapa hari. Jadi polis akan datang untuk meronda untuk menjaga keselamatan. Okay, di sini semua ialah langkah-langkah keselamatan ketika meninggalkan rumah. Jadi semua benda ni penting tak? Saya nak tanya. penting cikgu. Penting. Jadi semua ni ialah isi utama. Jadi kita boleh tulis isi utama dalam bentuk carta macam ni, betul tak? Okay, ni cikgu bagi contoh isi utama. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk kat kamu macam mana kalau kita dapat karangan yang besar ataupun karangan yang panjang, macam mana kita nak ambil isi utama. Untuk hari ni cikgu tak bagi yang terlalu panjang.
Cikgu bagi yang ada ayat biasa, betul ada point-point ataupun ada isi-isi penting yang kamu boleh nampak. Sebab cikgu nak bagi kamu jelas dulu apa isi utama dulu. Isi utama ialah isi yang penting yang kita nak tulis kan. Bukannya isi-isi sampingan ataupun contoh, cikgu beri contoh. Contohnya ni, kita nak cerita dekat penonton mengenai resepi membuat kek. Siapa kat sini buat kek? Ada tak? Suka buat kek? Ada? Okey, insyaAllah Saya ada. cikgu. Suka? Okey. Contohnya, kamu nak bagi tahu tentang cara-cara buat kek. Lepas tu kamu jelaskanlah dekat penonton kamu. Tiba-tiba kamu cerita bahawa kamu semasa nak pergi nak ke kedai membeli bahan buat kek, kereta kamu terlanggar, contoh terlanggar burung. Contohlah, cikgu kesian nak sebut kucing. Burung pun kesian juga, terlanggar semut katakan. Semut pun kesian, terlanggar sesuatu lah kan. Okay, terlanggar sesuatu, lepas tu kamu cerita sampai separuh masa untuk kamu, contoh kamu buat YouTube kan. Separuh masa tu kamu cerita. Last kali baru kamu cerita bahan-bahan untuk buat kek dan langkah-langkah membuat kek. Jadi, isi yang awal tentang apa yang kamu alami semasa nak beli barang buat kek tu bukan isi utama. Kenapa? Sebab tajuk video kamu ialah tentang cara-cara untuk membuat kek kan. Jadi benda yang utama ialah barang apa yang kamu nak buat kek dan bagaimana untuk membuat kek. Betul atau tak? Betul cikgu. Betul. Betul cikgu. Okay. Kita selalu jumpa kan bila kita situasi di mana kita jumpa kawan baik kita. Mula-mula kita nak ajak dia berbincang mengenai kerja sekolah, tapi kita sembang benda lain yang banyak. Jadi yang sembang benda lain tu bukan isi utama. Harap-harap semua pelajar fahamlah apa yang cikgu jelaskan ni. InsyaAllah sekarang kita ke slide yang seterusnya. Dah faham lah isi utama? Isi utama berkaitan dengan tajuk lah selalunya. Okay, berkaitan dengan apa yang kita nak buat. Okay, seterusnya ni cikgu akan bagi senarai contoh langkah keselamatan di rumah yang boleh kita ambil berdasarkan karangan. Kamu kena klik pada gambar ni, dia akan keluar link karangan tersebut. Okay, nanti kita akan ambil isi utama kat karangan tersebut, dekat karangan tersebut. Okay, cikgu dah klik. Okay, kita tengok sekarang. Okay, yang ni karangan yang tak panjang, dia lebih kepada perbualan. Okey, jadi kamu senang untuk semak yang mana satu isi utama. Okey, contohnya langkah keselamatan meninggalkan rumah ketika musim perayaan. Dia bagi terus tajuk ni kan. Okey, apabila tiba musim perayaan atau cuti-cuti panjang, sudah tentu ramai mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman atau melancong. Tak kiralah balik kampung jauh ke ataupun kampung dekat ke. Adakah ni isi utama? Cikgu nak tanya 3 orang. Bukan. Bukan. Kenapa? Sebab tajuk kita apa? Langkah keselamatan meninggalkan rumah kan? Okay. Ya. Bagus. Alhamdulillah kamu sangat faham. Macam sis kampung Melayu aja tergelak kan. Sampai kat bawah ni kamu baca, kamu tak akan jumpa lagi. Sampai ayat dia kata apa? Antaranya terdapat beberapa tip ringkas untuk menghindari kemalangan. Khususnya kebakaran sepanjang kita berada di kampung atau pergi bercuti. Okay, ni kat bawah dia gelapkan. Cikgu membantu kamu. Cikgu nak bagi kamu beza dulu. Boleh beza dulu apa itu isi utama. Okay, tengoklah isi utama langkah keselamatan ketika meninggalkan rumah semasa pulang ke kampung. Pertama, palam atau plug peralatan elektrik ataupun soket kita panggil. Nama dia palam dalam bahasa Melayu, kita suka panggil plug. Okay, ada nama lain dia soket. Okay, apa yang kita kena buat? Sebelum keluar rumah, hendaklah dipastikan setiap palam ataupun plug peralatan elektrik dicabut daripada soket bagi mengelak berlakunya kebakaran yang berpunca daripada
daripada punca akibat daripada lita pintas. Isi utama kat sini satu je. Apa dia? Langkah-langkah dia. Langkah pertama, pastikan setiap palang ataupun plug peralatan elektrik dicabut daripada soket. Itu isi utama dia kan. Yang kedua, alat-alat mudah terbakar seperti tong gas, kerosin dan mancis disimpan di tempat selamat. Yang lain ni semua isi sampingan saja. Kamu kena tengok sampai 5 isi. Itu sampai laporkan kepada polis atau guard. Cikgu nak minta kamu baca yang ni semua. Dan cikgu nak minta kamu tulis isi-isi utama ni. 5 isi utama dekat dalam karangan apa? Buku karangan apa? Siapa tahu? Buku karangan umum lah kan? Jadi cikgu bagi contoh kat kamu nah. Jadi kamu jelas. Isi utama, langkah menjaga keselamatan rumah ketika pulang berhari raya. Contoh cikgu bagi. Sebelum keluar rumah hendaklah pastikan setiap palang atau plug peralatan elektrik dicabut daripada soket. Setakat itu juga. Setakat itu pun cikgu terima. Kalau nak sambung sampai lita pintas pun cikgu terima. Okey? Boleh? Najihah boleh? Husna? Wana? Cikgu, Ya? apa nak kena salin balik 5 tu ke ataupun masukkan ke 5-5 tu dalam karangan? Okey, cikgu nak minta senarai kat isi saja. Isi utama je, bukan buat karangan. Okey. Yang 5 isi Thank you, ambil. cikgu. Welcome. Awak ambil isi utama tau. Jangan ambil yang panjang-panjang. Tau? Okey. Okey. Okey, kita teruskan. Cikgu bagi contoh macam mana nak tulis dekat buku. Okey. Sebelum tu cikgu bagi tahu, cikgu ingatkan tugasan kita satu je ini, senaraikan isi utama mengenai langkah keselamatan ketika meninggalkan rumah berdasarkan contoh karangan yang diberi sebelum ini. Maksudnya yang sekejap tadi cikgu contoh lah. Tu klik di sini untuk melihat contoh karangan tersebut. Awak boleh klik kat sini juga untuk melihat contoh karangan tu. Okey. Sekarang ni cikgu bagi contoh macam mana nak tulis dekat dalam buku kamu tu. Okey, cikgu bagi contoh sekarang ni, kamu nampak nak? Tulis dalam buku karangan umum, ambil gambar dan hantar ke WhatsApp personal cikgu lah. Okay, sekarang cikgu tunjuk contoh. Contoh, kamu tulis kat sini. Ni contoh ni kamu tak payah tulis lah. Cikgu tulis untuk jelaskan kat kamu je. Hari Isnin hari ni, 8 bulan 3, kamu tulis isi utama langkah keselamatan semasa meninggalkan rumah. Kamu tulis 1. Jadi cikgu tersilap type ni. Sebelum keluar rumah hendaklah pastikan setiap palang atau plug dicabut daripada soket bagi mengelakkan berlakunya kebakaran berpunca akibat lita pintas. Itu isi utama pertama. Kamu bagi isi utama hingga ke-5. Boleh nah? InsyaAllah kamu boleh buat ni. Okey. Untuk itu saja kelas kita hari ini mengenai isi utama. Kenapa kita belajar isi utama ni? Sebab kita akan belajar nanti karangan laporan. Bila karangan laporan ni, kita akan cari banyak bahan. Kita kena ambil kat dalam bahan tu isi utama untuk kita tulis laporan. Okay. Jadi kita belajar bahagian pertama dululah untuk tulis laporan. Masa sekolah rendah belum lagi tulis laporan kan? Ataupun mungkin ada yang pendek-pendek saja. InsyaAllah cikgu nak minta kamu cuba tulis 2 dulu isi utama ni. Kamu tangkap gambar hantar kat cikgu dalam masa 15 minit ni boleh? Cikgu nak tengok sebagai tutorial kita lah. Okay, sepatutnya sesi PDPR kita ni ada 2 bahagian. Satu cikgu terang, satu lagi kamu kena hantar kerja. Cikgu tunjuk. Lepas tu kamu betulkan. InsyaAllah kita tutup kelas kita dulu. Dalam masa 15 minit sekejap lagi kamu hantar kat personal WhatsApp cikgu 2 isi utama dulu. Lepas tu baru kamu buat sampai 5 isi utama. Boleh? Boleh, cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kamu terbaik insya-Allah. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum.
Cikgu tunggulah. Waalaikumsalam.